أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل الكرام الصحب العظام، ثم خصوصا للشيخ حجي سعيد حجي إبراهيم، وثم لمشايخنا لآبائنا لأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah, syukur kehadirat Allah Ta'ala. Baik dah habis. Ngailah. Hari nak habis, dah habis, datang hari lagi. Jadi tak adalah terlewat pun. Tuan-tuan maaf saya batin dulu. Muka surat 27 28. Hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Hablu minallah, hablu minan nas. Ini selalu diwawarkan oleh para da'i. Memang ada bab dia dalam Islam. Ada bab dipanggil hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin. Qala muallif, dalam hidup dan kehidupan manusia sehari-hari di dunia ini mempunyai hubungan dan pertalian dengan Allah yang Maha Esa dan hubungan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Apa makna hablun? Hubungan dengan Allah atau hak-hak Allah. Hubungan dengan manusia atau hak sesama manusia. Tu masing-masing kena sedar yang hidup dekat dunia ni bukan semata-mata kita nak hadap dunia dengan hal-hal makhluk saja, ataupun semata-mata hal berkait dengan Allah saja tanpa mempedulikan makhluk. Tak boleh. Contohnya kita pergi berdakwah, kerja Allah kita panggil. Kita keluar 4 bulan, sebuah 40 hari, kita jaga ibadah kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Tiba-tiba hubungan kita dengan manusia kita abaikan. Tak boleh. Sekeliling kita tu, dia ada hak dengan kita tu, kita wajib sampaikan dia perkara-perkara yang terkait dengan syariat Islam. Ramai yang terlupa. Dia ingat hubungan dia dengan Allah cukup dah. Dengan manusia tak ambil peduli, tak boleh. Kena tahu jiran kita tu makan ke tak makan, ada fakir miskin tak, ada anak yatim tak. Ini semua terkait lah. Qala muallif, hubungan manusia dengan Allah adalah diikat oleh akidah melalui kalimat tauhid yang mengaku tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah yang Maha Esa. Hubungan manusia dengan Allah
ialah diikat dia tu dengan akidah. Jadi pertama-tama sekali kita nak menjaga hubungan kita dengan Allah ni kena ada akidah yang betul. Kalau orang itu tak mengenal Allah, ibadah dia jadi lara. Solat dia, puasa dia, sedekah dia jadi lara. Kerana apa? Tak kenal Allah. Sebab pertama-tama sekali ilmu nak belajar, ilmu mengenal Allah dulu. Awalul ilmi ma'rifatullah. Awal-awal ilmu mengenal Allah. Soal agama pun sama. Awalul din ma'rifatullah. Soal perkara pertama-tama sekali dalam agama ialah mengenal Allah. Tak ada. Dia suruh pertama sekali mesti kenal Allah. Itu terlampau penting. Kalau tak, hubungan kita dengan Allah kalau tak lurus, dengan manusia mungkin habislah. Sebab Islam ni dia bukan semata-mata dunia asing, akhirat asing, tak. Islam ni dia seluruh kehidupan kita tu. Sama ada pekerjaan kita buat tu pekerjaan akhirat ke atau pekerjaan dunia ke, dia tak boleh terlepas daripada hukum hakam syariat Allah Ta'ala. Tak lepas. Buat pekerjaan makan. Makan ni, makan untuk diri kita, mengenyangkan perut pun dikira ibadah. Bukan sembahyang, puasa, zakat saja. Berjalan, berjogging. Faedah jogging tu hal dunia, menyihatkan tubuh badan, tapi hakikat dia ibadah juga kepada Allah tu jogging tu. Jadi tak ada yang terputus. Dalam Islam dia tak boleh beza-bezakan. Yang ini hal dunia, tak payah masuk hal agama. Al akhirat baru masuk agama. Tak boleh. Itu style Yahudi, Nasara. Orang kafir dia ibadat dalam tempat rumah ibadat dia, luar tu tak kira ibadah. Tapi Islam tak. Duduk luar masjid ke dalam masjid ke, sambil tidur pun dikira ibadah. Islam. Maknanya 24 jam kehidupan kita ni di bumi ni semuanya dikira ibadah dan mendapat pahala daripada Allah kalau tahu cara dia, betul kaedah dia. Itulah kecantikan Islam. Naik kereta dapat pahala, naik motor dapat pahala, kerja dapat pahala, menegur orang yang salah dapat pahala, menolong orang dapat pahala, semua dia pahala. Tuan yang dirahmati Allah. Ni dia. Baik. Islam, alangkah indahnya Islam ni. Sebagaimana dalil dia firman Allah tabaraka wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Surah Muhammad ayat 19. Fa'lam, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Fa'lam, maka ketahui olehmu, annahu, bahawa sesungguhnya, la ilaha, tiada yang berhak disembah ataupun tiada Tuhan yang sebenar-benarnya, illallah, kecuali Allah. Hadirin, pasang makna tu nak beritahu kat kita, suruh kita kenal siapa dia? Tuhan yang tiada Tuhan selain daripada Allah. Jadi nak kenal Tuhan, nak kenal Allah, mesti ada ilmu. Jadi ilmu dia mana? Mana ilmu yang kita boleh kenal Allah ni? Ilmu yang diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tu dasar dia Quran, hadis. Huraian ulama. Sebab yang mengetahui akan Al-Quran dan hadis tu ialah ulama. Orang biasa tak faham. Walaupun dia baca beratus kali terjemahan Quran, dia takkan faham Quran kalau bukan daripada ulama. Sebab ulama ni dia punya sanad
rantaian ilmu dia sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ulama. Itu pentingnya kita mengaji kepada seseorang yang ada sanad gurunya dari guru ke guru sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah rasmi mengambil kaedah hadis. Jadi macam hadis ni datang daripada mana? Daripada siapa? Abu Hurairah. Sebelum dia siapa? Gitu. Jadi pada an Ubaidillah an sampai anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad dia. Jadi ilmu macam tu. Yang boleh memahami hadis Nabi tu para sahabat. Pergi kepada tabi'in. Tabi'in bukan orang biasa, ulama di kalangan tabi'in tu. Sahabat, ulama di kalangan sahabat tu. Kemudian tabi'un tabi'in. Lepas tabi'un tabi'in tu pergi pada ulama-ulama mutaakhirin. Sampai pada kita ni. Tu bukan senang. Walaupun dah sangat jauh, tapi ilmu tu dijaga begitu rapi. Al-Quran memang mukjizat dia, Allah jaga sampai hari kiamat. Termasuklah orang-orang yang Allah beri amanah untuk memahami Quran tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi cara nak mengenal Allah, kata ulama, tak lain dan tak bukan, ialah dengan mempelajari Quran dan hadis. Jadi ulama-ulama bertanggungjawab menyusun ilmu yang terkandung di dalam Quran dan hadis tu. Ada ilmu fiqh, ada tauhid, ada tasawuf. Bukan tu dia dalam Quran dan hadis ni. Dia ada ilmu balaghah, ada ilmu badi', ada ilmu mantik, ada. Jadi Quran dan hadis tu ialah sumber ilmu. Ibu ilmu dia kat situ. Daripada situ keluar macam-macam ilmu yang lain. Jadi orang yang tak mendalami Quran, dia tak boleh faham. Yang mendalami pun faham sekadar mana dia belajar, yang Allah beri faham pada dia. Jadi tak layak bagi kita ni nak komen apa yang ulama dah susun. Kerana apa? Tak layak sebab kita tak ada kemampuan untuk memahami ilmu seperti mana yang dihuraikan para ulama tadi. Jadi telah berijma' para ulama, nak mengenal Allah ialah dengan mempelajari ilmu usuluddin atau ilmu tauhid atau ilmu ma'rifat nama dia. Jadi ilmu ni nama dia banyak, sebenarnya tujuan dia satu, nak mengenal Allah aja. Dan mengenal Allah itu melalui sifat-sifat dia, bukan melalui zat dia. Jadi bila mengenal Allah melalui sifat dia, ulama susun sifat manakah yang wajib kita tahu dulu, paling minima yang wajib kita tahu. Maka disusunnya 20 sifat tu. Jadi 20 sifat itu diambil dalilnya pada Quran, hadis Nabi. Dalil akli, dalil nakli. Dalil nakli Quran hadis, dalil akli daripada basyariyah, akal. Jadi akal sebagai alat untuk mengenal Allah. Orang yang tidak berakal, dia tak boleh kenal Allah. Maka dengan sebab itu orang-orang yang gila tidak dituntut dia belajar apa pun. Kenapa dia tak boleh kenal Allah, tak boleh kenal hukum hakam, tak boleh. Jadi kita wajib belajar. Habis. Yang kedua, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu, Allah menerangkan ataupun telah menerangkan oleh Allah Ta'ala. Macam tu syahidah tu. Syahidah tu panggil wazan dia, dia panggil fi'al madhi.
Jadi kena pasang makna telah menerangkan oleh Allah Ta'ala. Macam tu. Tapi kat sini tu kan, Allah menerangkan, yakni kepada segala makhluk dengan dalil-dalil dan bukti. Itu dia. Annahu, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. La ilaha illa hu. Kemudian wal malaikah, yang senantiasa mentadbirkan, yakni seluruh alam dengan keadilan, dan malaikat, kata dia, serta orang-orang yang berilmu, yakni orang yang mengetahui, dan menegaskan juga yang demikian, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha kuasa lagi yang bijaksana. Apa makna dia ni? Allah Ta'ala telah menerangkan kepada kita yang bahawasanya yang dapat ilmu pengetahuan tentang mengesakan Allah, iaitu tiada Tuhan melainkan Dia tu, iaitu di kalangan para malaikatnya, dan juga di kalangan orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah akan ilmu. Itu maksud dia. Orang yang ada ilmu boleh kenal Allah, tak ada ilmu tak kenal Allah. Itu maksud. Jadi kalau tak belajar tauhid, tak kenal Allah. Bila tak kenal Allah, mardudatun, sia-sia segala amal-amal yang dibuat oleh orang tu. Memang Allah dia akan membalasi walaupun sebesar zarah amal kebaikan seseorang, tapi dengan syarat dia kenal Tuhan. Kalau dia tak kenal Tuhan, macam orang kafir, bila dia meninggal, walaupun banyak sedekah dia, walau banyak buat baik dia, tak ada nilaian di sisi Allah tu. Kenapa? Akhirnya Allah campakkan juga ke dalam neraka. Tengok bagaimana sedihnya Nabi SAW terhadap pakcik dia, Abu Talib, yang menjaga dia dari kecil, membesarkan dia melebihi anak kandung dia sendiri. Dia sayang Nabi melebihi anak kandung dia sendiri. Dia jaga Nabi bersungguh-sungguh, membela Nabi tak kala orang kafir nak menghinakan dia, nak memudaratkan dia. Dia lah mempertahankan. Tapi Allah Ta'ala tiada mengurniakan dia iman. Dia tak sempat pun beriman, walaupun dia menjadi pembela Nabi. Tengok bagaimana ibrahnya, tempatnya di dalam neraka. Walau ada kaitan darah dengan Nabi SAW. Itulah dalam hadis yang Nabi sebut, bapa aku dan bapa engkau di dalam neraka. Itu dasar hadisnya. Kerana orang Arab, pakcik pun dianggap sebagai bapa. Pakcik dia panggil bapa. Bapa juga daripada sudut faham mereka. Macam kita lah sebut bapa saudara, bapa kita lah tu. Cuma ada saudara ujung, kita pun panggil bapa juga. Dan Arab macam tu juga. Jadi bukan yang Nabi maksudkan tu bapa dia, iaitu Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal sebelum Nabi lahir. Jadi waktu dia meninggal, tidak ada ajaran dan tidak ada Rasul yang dihantar oleh Allah ke bumi. Mana ada Rasul lagi ketika itu. Semua Rasul telah pun wafat sebagainya, dan yang terakhirnya telah diangkat ke langit, Nabi Isa AS. 500 tahun selepas itu baru Nabi lahir. 571-72 Masihi barulah Nabi lahir. Jadi dalam lingkungan 500 tahun selepas dia diangkat ke langit itu, tak ada Rasul yang boleh menyampaikan dakwah Islam. Yang ada rahib-rahib dan padri Kristian dan Yahudi. Ia berpegang dengan kitab-kitab sebelumnya, ajaran Rasul-Rasul dia. Adapun Nabi Isa AS diutuskan untuk bangsa dia, bukan bangsa Arab, bukan bangsa India.
Nabi-nabi yang lain bukan untuk seluruh umat dia sendiri. Jadi bangsa Arab tak diutuskan Rasul. Yang diutuskan Rasul yang terakhir iaitulah orang-orang Israel. Ya Bani Israel. Bukannya bangsa Israel sekarang. Itu dulu anak-anak Bani Israel itu keturunannya. Tuan yang dirahmati Allah. Jadi 500 tahun itu ulama telah pun menegaskan, berijma' mereka itu dipanggil zaman fitrah. Bila zaman fitrah, orang yang lahir dan meninggal pada zaman itu dikira ahli syurga. Apa makna fitrah? Bersih daripada dosa, tak ada nilaian dosa. Hidup mereka tidak ada undang-undang, tidak ada syariat. Jadi Allah bangkit, Allah jadikan juga manusia yang begitu. Jadi bagaimanakah boleh Allah yang bersifat maha adil itu meletakkan seseorang itu ke dalam jurang neraka tanpa dihantarnya Rasul? Hilanglah sifat adil dia. Mustahil. Samalah orang-orang yang duduk di dalam hutan yang tak dapat dakwah Islam, tak ada pendakwah Islam pun boleh sampai, tak ada media massa, duduk primitif. Mereka ni juga kategori orang yang tidak sampai seruan Islam. Sebab syarat nak beramal dengan hukum ni, hukum taklif ni, dia ada 4. Satu, dia mesti aqil, yang ni berakal. Satu, dia berakal aja tak cukup, dia mesti baligh sampai umur, cukup umur. Tak cukup juga akal dengan baligh, melainkan satu lagi, dia kena sempurna khawas, yakni dia tidak buta dan pekak dalam satu masa. Kalau dia buta dan dia pekak, dia ni tak wajib puasa, zakat, semua tak wajib. Kenapa? Tak cukup syarat. Yang keempat, sampai seruan Islam kepadanya, itu syarat dia. Macam kita satu dunia sekarang dah sampai seru. Kenapa? Semua orang dah sampai, ada media massa. Maksud sampai seru tu, walaupun tak ada pendakwah sampai kat kampung kita, tapi ada televisyen yang boleh tahu apa itu Islam. Ini tak ada sampai seru ni, maksud dia langsung dia tak ada akses untuk tahu tentang Islam. Sekarang ni sampai dalam hutan pun ada orang sampai. Ada televisyen, ada astro, ada parabola, dah tak boleh dah. Jadi zaman bapa Nabi dan ibu Nabi itu tak ada Rasul. Maka mereka itu semua digelarkan ahli fitrah, samalah seperti orang-orang yang gila, dan juga samalah seperti anak-anak yang mati sebelum usia baligh, duduk satu tempat di dalam syurga. Itu dia kelebihan mereka yang duduk fitrah atau ahli fitrah. Habis. Qala musannif rahimahullah ta'ala, pengakuan seseorang manusia, yakni tiada Tuhan yang berhak disembah yang selain Allah tu, yang diikrarkannya di dalam kalimah syahadah la ilaha illallah, adalah membuktikan bahawa hubungan manusia dengan Allah adalah berdasarkan akidah dan tauhid. Dan hubungan ini adalah hubungan antara Khaliq dengan makhluk. Khaliq maknanya pencipta, makhluk maknanya yang kena cipta. Yang diciptakan oleh Allah namanya makhluk. Yang menjadikan dengan yang dijadikan, yakni hubungan Allah dengan makhluknya, iaitu manusia. Dengan arti kata yang lain, manusia yang menghubungkan dirinya dengan Allah pada semua perkara dan pekerjaan adalah bermakna mereka telah mentauhidkan Allah Ta'ala dengan konsepnya rububiyatullah, rububiyah Allah, iaitu mengiktikadkan dengan iktikad yang pasti bahawa Allah lah Tuhan yang Maha Esa, yang berkuasa adalah menjadikan dan mentadbirkan semua perkara dan pekerjaan manusia di alam dunia ini. Baik, sini sedap huraian dia. Yang dikatakan hablum minallah tadi itu, hubungan dengan Allah dengan manusia itu ialah atas dasar tauhid usuluddin. Macam mana?
Bila mana seseorang dia kata mereka yang mentauhidkan Allah ni, manusia yang menghubungkan diri dia dengan Allah itu buat pekerjaan apa pun kerana Allah. Itulah tadi, tidur kerana Allah jadi ibadat, makan kerana Allah jadi ibadat, solat memanglah pun kerana Allah jadi ibadat. Jadi semua ni adalah pekerjaan orang-orang yang mentauhidkan Allah, dan dia sedang mentauhidkan Allah dengan pekerjaan yang dia buat. Bila dia niatkan, bila hati dia tu beriktikad buat kerana Allah, memasak kerana Allah, dia sedang mentauhidkan Allah lah tu. Itulah jalan lepas bagi kita bagi kita manusia. Bila Allah sebut, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mengabdikan, yakni beribadah mereka itu kepada aku. Kan? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, dan tiada aku ciptakan akan jin wal ins dan manusia, illa kecuali aku ciptakan jin dan manusia ni liya'budun, kecuali untuk menjadi orang yang menyembah. Menyembah apa? Menyembah liya'budun Allah, menyembah mereka itu akan Allah. Jadi macam mana nak sembah Allah sentiasa? Takkan kita tak makan, tak minum, tak berjalan, tak bekerja? Duduk sembahyang tu dikira menyembah ke? Ya, sembahyang tu antara kaifiat menyembah Allah. Orang yang tidur kerana Allah, yang makan kerana Allah, bekerja kerana Allah, setiap perilaku yang dia buat kerana Allah tu, dia sedang mengabdikan diri kepada Allah. Maka digelarkan mereka ini orang yang mentauhidkan Allah dalam setiap hal kehidupan dia, harian dia. Ini yang penting. Tuhan dia layan pahala tu tak putus-putus dia. Apa pekerjaan dia buat pun lillahi ta'ala. Tu dia. Itulah dia hubungan kita sebagai hamba ni kepada Allah. Macam mana nak buat? Jadi ahli politik kerana Allah. Kalau dia jadi ahli politik kerana Allah, dia nak makan rasuah ke? Tak ada tuan. Ini yang makan rasuah pasal dia jadi ahli politik, nak cari kekayaan, yang ni kerana dunia, bukan kerana Allah. Kalau kerana Allah, mana boleh main-main kerana Allah buat. Takkan dia nak makan yang haram, dia akan cari yang halal. Dia akan potong lemus bersungguh-sungguh pasal dia amanah Allah. Nampak? Kalau dia bos, dia mesti akan jaga kepentingan staf dia, sebab dia berniaga kerana Allah. Yang staf pula bekerja bukan sebab bos, bekerja kerana Allah. Bila kerana Allah, berani ke dia main suruh orang pajak, tipu pajak? Tak berani, sebab dia sedang beribadah kepada Allah. Jadilah orang yang mentauhidkan Allah tu senantiasa buat apa pun pekerjaan dia semua kerana Allah, dan dia akan jaga. Tapi kalau dia kerja kerana hawa nafsu dia, itulah bos tak ada, dia menerima. Kita tak ada, dia bersembang aja. Kamu pergi kerja suka-suka hati. Dia tak tahu nilai yang rezeki yang dia dapat. Bagi dia kerja, datang kerja pasukan, melalut-lalut sikit, bersembang-sembang, siap bergurau senda, habis kerja, cukup bulan dapat gaji. Mana nak barakah gaji dia? Lain kalau orang yang takutkan Allah tadi ni, mentauhidkan Allah dalam pekerjaan dia, mana dia boleh main-main? Bos aku tak nampak, Allah nampak. Kan? Nampak tak tuan-tuan? Jadi kalaulah semua orang ni, orang-orang yang ada ada tauhid di dalam kehidupan seharian dia, insya-Allah jadi baiklah. Baiklah masyarakat itu, baiklah negara itu, baiklah negeri itu, barakahlah negeri itu. Akan sampai zaman ni nanti. Zaman yang macam ni akan sampai semula. Pada zaman Nabi SAW itulah dia. Nabi dah tarbiyah para sahabat. Pokoknya hebat. Itulah kehidupan mereka, kehidupan mentauhidkan Allah semua. Dalam mentauhidkan Allah tu ada juga dosa-dosa yang terlaku. Dan nama manusia la yal khata' wan nisyan, dia bukan malaikat. Nabi SAW sahaja, nabi-nabi saja yang terjaga daripada melakukan dosa pasal Allah pelihara dia. Ada pun lain pada Nabi, tak kira para sahabat besar ke kecil ke, manusia ke, wali ke, dia ada buat dosa. Dan nama manusia.
Kalau dia tak ada buat dosa, tak adalah hukum yang menyuruh dia istighfar, bersolat taubat bagai. Ya kan? Dan Allah kasih pula orang yang bertaubat dan minta ampun daripada Allah daripada dosa itu. Jadi ibadat dia pula, istighfar jadi ibadat. Nampak? Tapi maknanya kehidupan orang yang mentauhidkan Allah ni, orang yang sentiasa menjaga batas-batas diri dia daripada apa yang Allah larang ditinggalkan, dan dia buat usaha, buat bersungguh-sungguh apa yang Allah perintahkan. Habis. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Baik. Oleh itu akidah dan tauhid adalah menjadi asas agama. Tak habis uraian dia. Bab rububiyah Allah. Apa makna rububiyah Allah? Iaitu mengiktikadkan dengan iktikad yang pasti bahawa Allah yang Maha Esa dan Allah sajalah yang berkuasa, adalah Allah Ta'ala saja yang menjadikan dan mentadbirkan semua perkara dan pekerjaan manusia di alam dunia ini. Jadi semua yang berlaku daripada kejadian-kejadian alam ini, di dalam alam ini, semuanya daripada pentadbiran Allah. Yang ini Syekh Abdul Qadir Al-Mandaini di dalam kitab dia Prisaikan Mukallaf, dia sebut konsep ni dia panggil Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah yang disebut ni bukan seperti mana Tauhid Rububiyah yang disangka-sangka oleh golongan kaum muda ataupun Salafi Wahabi. Lain. Sebut sama, fahaman lain. Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Asma wa Sifat. Fahaman golongan kaum muda dan Wahabiyah tak sama dengan ulama Salafus Saleh atau ulama yang masukkan perbahasan Rububiyah dan Uluhiyah. Kena benar-benar mengaji. Nanti keliru mana pegangan Salafus Saleh, mana pegangan yang batin, ahli bid'ah wal iyazillah. Jadi sebab tu saya kata tadi perbahasan dia sedap. Rububiyah Allah ni apa makna dia? Hendaklah kita i'tikad dalam hati kita setiap perkara yang berlaku di alam ini, baik pokok, baik tumbuhan, baik hujan, baik penyakit Covid, semua itu adalah daripada perbuatan Allah, pentadbiran Allah. Jadi yang lain, makhluk takkan bisa mengibarkan penyakit kalau tak diizinkan Allah jadi. Asbab ia, asbab lain, asbab ia sebagai satu sunnatullah terhadap suatu perkara. Kenapa dia sakit tu? Main hujan semalam. Bukan hujan tu yang bagi dia sakit, asbab. Ada orang main hujan tak sakit juga. Dia sama-sama main, 2-3 orang main hujan, yang sakit seorang ni. Tanda apa? Yang bagi sakit Allah. Sebab sakit main hujan. Kenapa ni dia semua orang kena sakit Covid ni? Apa sebab dia? Ni. Sebabnya ni orang jahat menyebarkan virus umpamanya. Contohlah orang sakit Covid ni. Hakikat dia Allah juga yang menetapkan dia. Itu sebab dia. Likulli syai'in sababan. Sesuatu ada sebab dia. Daripada sebab tu lah jatuh syariat, jalan syariat kita. Sebab lah. Sebab begini, sebabnya ini, dapatnya ini. Dosa. Kenapa? Kau langgar orang naik kereta sebab mabuk. Apa hal? Mabuk tu haram di sisi Allah. Bunuh orang. Dia hukum dia macam tu. Jadi sebablah. Jadi sebab Allah jadikan sesuatu tu mesti ada sebab. Sebab apa dia jahat sangat ni? Dan mak bapak dia tak ajar dia. Dia bergaul dengan orang-orang jahat. Itu sebab dia. Hakikat dia memang Allah dah tetapkan macam itulah jalan hidup dia. Hakikat. Tak boleh jalankan hakikat sebab tadi. Jadi mak dia esok disoal, bapak dia esok disoal, kenapa tak jaga anak dia, kenapa tak tarbiyah anak dia. Amanah Allah, anak tu amanah dia. Dia tak buat, maka kat situlah nilaian dosa pahalanya. Dan habis. Lagi bila sebut rububiyah, mentauhidkan Allah dengan konsep rububiyah ni, hati tak boleh ada i'tikad atau kepercayaan yang selain daripada Allah
ada selain daripada Allah tu berkuasa. Tak boleh. Berkuasa pada sudut menjadikan sesuatu atau mentiadakan sesuatu, tak boleh. Mesti kita kena pulangkan semuanya Allah SWT. Bukan cerita sebab, tapi cerita hakikat dia. Itulah tauhid. Beriktikad dalam hati tu nak kena jaga. Ni sampai tak boleh terima. Dia kena sakit kanser, sampai tak boleh terima. Apa salah aku? Sebab apa? Tauhid pun main peranan. Memanglah diuji oleh Allah dengan sakit kanser ke, sakit apa ke, kan? Kita sebagai hamba ni kena pulangkan kepada dia. Tentu ada hikmah dia di sisi dia. Sebab penyakit ini salah satu jalan penghapusan dosa daripada Allah tanpa kita sedari. Kita ibadat dengan Allah tak banyak, solat sunat kita tak banyak, puasa kita tak banyak, sedekah kita tak banyak, contoh. Ngaji kita tak pandai sangat, contoh. Nak bikin pahala banyak-banyak, sedekah tak pandai, tak ada kemampuan. Tiba-tiba Allah datangkan sakit dia. Jadi bila dia sabar atas sakit dia tu, dan dia redha ketentuan atas diri dia, sambil dia usahalah, syariat dia wajiblah usaha cari ubat. Tapi soal dia tertimpa penyakit tadi tu, dia redha, dia jadi penghapus dosa. Setiap saat dia menanggung sakit tu, maka terhapuslah dosa-dosa dia. Kalau dosa dia daripada muda sampai tua bergunung ganang lah, besar-besarlah dosa dia, banyaklah macam buaya di lautan lah dosa dia, nanti akan datang terhapus dengan sendirinya dengan sebab sakit yang dia redha ketentuan Allah tadi. Bukan biar penyakit tu melarat, bukan. Wajib cari ubat, redha terima sakit tu. Orang sakit kencing manis lama-lama, daripada muda sampai ketua sakit kencing manis, itu semua penghapus dosa tu. Serah je pada Allah, cari jalan ubat. Kecuali dosa yang terkait dengan makhluk. Yang ini kita semua kena cari makhluk tu balik, minta ampun, minta maaf, minta halal. Kalau dia hidup lagi. Kalau dia tak hidup lagi, carilah jalan supaya Allah beri nanti balasan di akhirat. Dia terima kita ni. Contohnya kita buat satu amal baik, sedekah, kita niatkan bagi dia yang benar kita aniaya, contoh. Dan maaf kat dia, tak ada lah, dia dah meninggal. Bila kita tak sempat maafkan dia, confirm dekat Yaumil Mahsyar, kita akan dihisab, akan dipertanyaan. Mesti ada. Allah lagi detail dia punya timbangan amal baik, amal buruk kita buat tu. Kalau berkait dengan manusia, mesti ada keadilan di sisi Allah. Kena pandai pada sekarang ni, buat sedekah, wakaf, buat apa, niat, bagilah orang yang aku pernah menganiaya ni, Allah. Kena buat. Yang tak mampu nak sedekah banyak, sikit pun tak apa. Jadi ikhlas, buat kerana Allah, buat selalu kan. Mudah-mudahan nanti yaumil akhirah dia sudi melepaskan kita daripada bala tu. Yang kan dia nilai yang di akhirat, dia bukan balas ya kisah macam tu saja. Tak cukup, dia akan ambil pahala kita tu. Yang tak tahan, pahala kita dia ambil. Ni kita pun dah kurang pahala kan. Macam tu. Wallahu a'lam bisawab, tuan-tuan. Dah masuk dah. Jadi sini lagi sikit. Dia kata, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tadi itu surah Az-Zariyat ayat 56. Dan ingatlah, aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Dah nampak penegasan Allah pada kita. Allah jadikan kita ni tak lain tak bukan kena menyembah dan beribadat kepada dia. Habis, kalau kita lah buat pekerjaan dunia tanpa ada kait dengan Allah, tak ada hablu minallah, buat kerja dunia tak ada kait dengan Allah, macam mana nak jadi ibadat kerja kita tu? Jadi ibadat dalam masjid saja 5 minit sembahyang zuhur, 5 minit zuhur asar, berapa minit kerja ibadatnya?
Sebab itu kena faham ilmu. Bila kita faham, kita tahu, oh rupanya setiap amal kita, hidup kita semuanya ibadah. Minum ibadah, dengar kuliah ibadah, semua ibadah. Inilah dengan maksud ciptaan Allah tadi kepada kita sebagai hamba. Mengenai hubungan manusia sesama manusia, akidah dan tauhid menghubungkan dan mengikat mereka dengan dua kalimah syahadah juga, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi, yakni mengaku tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan aku bersaksi mengaku bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Akan datang kita baca pula hablum minan nas ni. Hubungan sesama manusia juga atas dasar la ilaha illallah. Sebab tu asas ilmu ulama macam mana pun dia akan ajar la ilaha illallah dulu. Sebab tu ulama tak kira lah ulama qura' ke, ulama hadis ke, ulama fiqh ke, ulama tauhid ke, ulama tasawuf ke, ulama da'i ke, ulama dakwah ke, dia mesti seru kalimah ni dulu. Jadikan prinsip dia, asas dia la ilaha illallah. Tuan yang dirahmati Allah. Jadi pentinglah ilmu la ilaha illallah ni. Dalam dia tu banyak pembahasan ulama. Daripada kalimah tu je begitu banyak ilmu yang terkandung di dalam dia, dan akidah-akidah yang wajib kita imani dalam dia. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan tak? Ya tuan. Soalan dia? Baik. Dalam Quran Allah sebut, tidak aku jadikan jin dan manusia. Tak masuk malaikat. Malaikat Allah ciptakan dia untuk taat atas segala perintah yang Allah perintahkan bagi dia. Bagi malaikat dia tak ada nilaian pahala dan dosa. Tak ada. Malaikat Allah tak beri dia syariat, dan di kalangan malaikat tak ada rasul. Jadi mereka tu semua Allah jadikan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Dalam soal memberi rezeki, menjaga hujan, menjaga titik-titik hujan, tawaf di atas langit, di Arash, tawaf di mana? Di Baitul Ma'mur. Ada malaikat yang duduk di dalam syurga, ada yang di lautan, ada di daratan, semua. Jadi mereka diciptakan Allah sebagai makhluk ciptaan Allah semata-mata, yang tidak ada nilai pahala dan dosa bagi mereka. Sebab tu malaikat tak ada dosa. Dan sebab tu juga Allah tak jadikan sebab untuk dia dapat dosa. Dia tak ada nafsu. Kita ada nafsu. Jin ada nafsu. Pernah dengar jin rogol manusia? Ada? Pernah dengar? Tapi dia tak pernah jumpa lah. Tapi dengar. Nabi sendiri pun pernah sebut berkenaan orang perempuan jangan tidur mendalam, nanti ditindih jin. Kita nampak, wallahu a'lam. Dalam jin dia ada perjanjian. Maksudnya jin tu dia sebagai hamba-hamba Allah juga. Yang mana beliau ni bangsa jin ni juga akan diseksa, akan diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Dengan mana kalau jin tu Islam dia Islam, nilai yang Islam, tauhid dia sama, semua sama. Jadi apa hukum berkahwin dengan jin? Ulama letak makruh. Kahwinannya sah, tapi makruh saja. Kerana tak sepupu, itu jadi makruh. Kita pun kalau kita kocik kahwin dengan negro, tak sepupu. Bila tak sepupu, makruh. Yang buat kita sekali dia kahwinkan anak dia dengan orang yang tak sepupu. Dia dalam bab nikah kahwin dia ada bab sepupu. Bukan sepupu. Sepupu maknanya sama padan. Macam tu. Wallahu a'lam bishawab.
Ada salah ni. Ya. Kalau terkenal tadi berpolitik itu tak terima lah. Ya. Cuma saya ada muskil sikit. Orang kita sekarang ni politik itu penting sebenarnya. Ada kaitan dengan agama juga. Kenapa tidak dibenarkan atau digalakkan berbincang dalam Dalam surah masjid. apa hukumnya Ustaz? Baik ya. Dia politik itu sebahagian ada di dalam Islam. Politik itu ada di dalam Islam sebab dia Islam ni dia menyeluruh, dia tak ada suku-suku, semua bab dia ada. Baik. Kenapa tak bincang politik di dalam surah umpamanya? Sebab terpulang pada apa yang dibincangkan. Kalau dia bincang dengan hal-hal dunia, maka ada larangan daripada sudut syar'i. Dia boleh bincang dekat pejabat masjid boleh, bukan ruangan masjid untuk solat macam tu, atau di berenda boleh. Jadi tak salah kalau berbincang soal politik Islam, politik berkenaan dengan negara, berkenaan dengan masyarakat, dengan syarat bukan tujuan duniawi. Tu dia. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar, Umar, waktu beliau menjadi khalifah, dia panggil bersidang soal negara dalam masjid. Soal yang terkait dengan negara dalam masjid. Itulah khalifah Islam ketika itu. Panggil para sahabat berhimpun. Dan masjid tempat yang paling sesuai sebab dia besar dan dia tempat orang tahu. Jadi itulah perbincangan para Nabi sendiri waktu peperangan, strategi peperangan, semua dalam masjid. Jadi yang salah gunanya, kalau dalam masjid bincang politik, dia ketuk meja tak boleh tahan. Dia lempau orang segala hak dalam masjid ni. Itu pasal orang tak bawa dalam masjid. Kan? Jadi dia punya konsep ni, Islam ni, soal dunia, semata-mata dunia tak ada kait akhirat ni, contohnya berniaga apa semua, makruh bincang di dalam masjid. Hendaklah di luar masjid. Dia bukan haram, makruh. Tapi kalau soal strategi peperangan, soal yang terkait tentang nasib umat Islam, boleh dibincang dalam masjid. Kalau nak mesyuarat politik style Yahudi, tak boleh dalam masjid. Kenapa saya kata macam tu? Sebab dia tak ikut syura, musyawarah. Kita bincang urusan umat kena musyawarah, Islamic style. Satu orang jaga amir dia, ketua dia. Sekarang dia akan minta pendapat seorang. Waktu minta tu, yang seorang yang ditanya ni, orang lain tunggu giliran dia dalam keadaan mengingati Allah semua. Tak lepas zikir tu. Subhanallah, alhamdulillah dalam hati. Yang ni bagi pendapat, bagi perbincangan, lepas tu seorang. Itu cara Islam. Jadi dalam keadaan dia tak lalai mengingati Allah, dia bukan ikut nafsu dia, buat perbincangan. Ini tuan-tuan cuba mesyuarat macam tu dalam masjid. Syarat politik sekarang saya tengok tak sebanyak lah dalam televisyen. Saya tengok dekat apa tu, tempat yang YB bagi bahasan parlimen kan. Mana ada ikut Islam tu, ikut, tak tahu ikut mana punya style. Main kutuk-mengutuk apa semua, mana sesuai dalam masjid. Wallahualam. Wallahualam. Saya bukan orang politik, tak minat. Saya bukan tak berpolitik, tak minat politik. Politik yang ada kan. Ada soalan dia? Tak ada ya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.